Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Warga Tentera Laut Diraja Malaysia yang saya kasihi sekalian, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Bulan Ramadan yang dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita dapat melaksanakan ibadah dalam bulan yang mulia ini dengan penuh keberkatan, kekuatan jiwa dan fizikal kita. Insya-Allah kita akan mendapat di penghujungnya takwa. Sifat takwa merupakan satu perkara yang sangat penting yang akan mengangkat darjat seseorang di dunia dan di hari akhirat. Justru kaitan puasa dan takwa sangat dekat untuk memberikan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan mati sekalian, antara penyesalan manusia pada hari akhirat nanti adalah di saat dia mempunyai ruang dan juga peluang untuk dia lakukan amalan tersebut di dunia ini dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT dan dia tidak laksanakan amalan tersebut. Perkara senang untuk dia buat, pahala dilipat gandakan oleh Allah SWT, dia tak buat. Di hari akhirat nanti maka kita akan menyesal kerana kita tidak melakukan perbuatan mudah tersebut. Antara perkara yang boleh kita lakukan khususnya dalam bulan Ramadan yang mulia ini adalah dan dilipat gandakan pahala oleh Allah SWT dan dilakukan dalam bulan yang lain pun pahalanya dilipat ganda, apatah lagi dilaksanakan dalam bulan Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah SWT adalah iaitu membaca Al-Quranul Karim. Nabi SAW telah menyebutkan banyak fadilat tentang balasan yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran merupakan kalamullah yang ianya perlu diangkat pada kondisinya yang sebenar, bukan hanya membaca, tetapi adalah Al-Quran itu ditadabbur dan juga dilaksanakan dalam kehidupan kita. Membaca Al-Quran akan diberikan balasan dilipat gandakan oleh Allah SWT, apatah lagi dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Nabi menyebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin aliful harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan kepada 10 kebaikan. Aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Inilah balasan yang diberikan kepada mereka yang membaca Al-Quran pada bulan-bulan yang lain, dilipat gandakan berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan ini. Justru itu merupakan satu kerugian yang besar bagi mereka yang melaksanakan bulan Ramadan tetapi tidak diisi dengan ibadah-ibadah yang mudah untuk dibuat tetapi dilipat gandakan pahala banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu wa taala, sudah pastilah pada hari akhirat nanti kita mengharapkan banyak pertolongan, sedangkan anak-anak harta benda tidak ada lagi pada ketika itu. Antara yang boleh memberi syafaat kepada kita adalah Al-Quranul Karim. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi menyebutkan, hendaklah kamu membaca Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti memberi syafaat, pertolongan kepada kamu. Tuan-tuan dan puan sekalian, tidak ada lagi lah pertolongan yang kita harapkan, antaranya syafaat Nabi SAW yang pertama. Yang keduanya adalah syafaat Al-Quranul Karim. Seorang sahabat terkenal, panglima perang, panglima tentera muslimin, apabila dia dalam keadaan kesibukan berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Khalid Al-Walid, seorang sahabat Nabi SAW, dilantik sebagai panglima perang, berjuang mempertahankan kalimah Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan negara Islam Madinah pada ketika itu. Kita melihat dia banyak berjihad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan bahawa seolah-olah sedikit masa dihabiskan untuk berjuang, dia merasakan bahawa seolah-olah
kurang membaca Al-Quran, maka apabila dia memegang Al-Quran, dia berkata, syaghalana ankal jihad. Wahai Al-Quran, kami disibukkan dengan berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia sibuk berjuang sehingga seolah-olah merasakan bahawa sedikit kurang untuk membaca Al-Quran, maka dia mengatakan bahawa Al-Quran kami sibuk berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, penumpuan kurang diberikan kepada membacamu wahai Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah Subhanahu Wa Taala, Khalid Al-Walid boleh menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, di hadapan Al-Quran, bahawa dia dalam keadaan kesibukan berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah kita bertanya diri kita, andainya Al-Quran bertanya kepada kita nanti, apakah yang menyebabkan dirimu sibuk sehingga tidak dapat membaca Al-Quran? Maka tuan-tuan yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah jawapan reasonable yang boleh kita bagi kepada Al-Quran sehingga menyebabkan kita jarang baca Al-Quran? Mungkin hari ini kita melihat banyak kita membaca sumber-sumber yang lain, sumber-sumber yang mungkin kita rasakan dalam kehidupan yang sangat penting, antaranya pagi, petang, siang, malam, tengah malam. Bangun tengah malam pun kita pegang membaca handphone kita, iaitu kita membaca WhatsApp, kita tengok Facebook dan sebagainya. Mungkin ini yang akan kita berikan jawapan di hadapan Al-Quran nanti. Bila ditanya mungkin kenapa kita tidak baca Al-Quran, apakah dapat kita menjawab dengan kita banyak membaca handphone berbanding kita baca Al-Quran. Mudah-mudahan memberi pengajaran kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan sekalian. Marilah sama-sama kita membaca Al-Quran, kerana Al-Quran akan memberi syafaat pada mereka yang bacanya di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.